Dipetik suri tangkai berduri, umai ke sini persembah diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 27 Januari 2023. Teka-teki nasib beberapa pemimpin UMNO sama ada dipecat atau digantung akan diketahui menerusi mesyuarat keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT malam ini. Antara nama yang menjadi sebutan adalah bekas Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin berikutan sebelum ini secara terbuka mengakui tidak menggemari segelintir pemimpin UMNO dan mahu membersihkan parti itu jika berjaya menawan Parlimen Sungai Buloh pada pilihan raya umum ke-15. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu menjelaskan beliau tidak terkejut jika digantung mahupun dipecat meskipun prosesnya tidak melalui lembaga disiplin. Ini kerana terdapat beberapa pemimpin lain sebelum ini tidak diberikan ruang untuk mempertahankan diri. Bagaimanapun Khairi memaklumkan setakat ini beliau tidak mendapat sebarang surat mahupun panggilan daripada lembaga disiplin untuk memberi keterangan atau alasan daripada pihak berkenaan mengapa beliau perlu dipecat mahupun digantung. Dalam pada itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini memaklumkan pada Perhimpunan Agung UMNO lalu bahawa parti itu akan melakukan pembersihan secara besar-besaran termasuk mereka yang mensabotase parti dan calon parti dan mungkin termasuk orang yang menembak kaki sendiri ketika pilihan raya diadakan. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata apabila berlakunya pembersihan besar-besaran bermakna akan ada ahli UMNO dikenakan tindakan dan mereka yang terlibat pasti akan menerima kesannya. Dalam perkembangan sama, 5 ahli Dewan Undangan Negeri Adun UMNO Sabah dikatakan bakal digantung keahlian kerana memberikan sokongan terhadap kepimpinan Datuk Seri Haji G. Haji Nur dalam satu siri pergolakan politik di Sabah baru-baru ini. 5 adun UMNO Sabah tersebut pada 8 Januari mengesahkan sokongan terhadap Haji G melalui akaun bersumpah untuk meneruskan pentadbiran beliau selaku Ketua Menteri sehingga tamat penggal. Perkara tersebut sekaligus dilihat sebagai tindakan membelakangkan keputusan UMNO Sabah yang menarik sokongan terhadap kepimpinan Haji G yang didakwa tidak selari dengan Fasal 6-3 dan -7 Perlembagaan Negeri Sabah pada 6 Januari lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menegaskan bahawa Kerajaan Selangor tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor sebelum sambutan Aidilfitri pada tahun ini. Beliau turut mengulas proses pembubaran tidak akan dijalankan dalam masa terdekat kerana perbincangan bagi pengagihan kerusi di antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH di Selangor masih giat dijalankan. Amiruddin yang juga merupakan pengerusi PH Pahang sebelum ini menyatakan bahawa akan mengadakan perbincangan dengan Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan bagi mencadangkan pilihan raya negeri PRN agar dilakukan serentak tahun ini bagi mengurangkan kos semasa PRN berlangsung. Dalam masa yang sama, beliau yang ditemui bersama Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail di Kuantan hari ini bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa memperkukuhkan hubungan antara kedua negeri. Harga barangan dan bahan mentah masih tinggi sekaligus mempengaruhi peningkatan harga makanan yang dijual ketika ini. Tinjauan MMTV di sebuah medan selera sebentar tadi mendapati rata-rata pengunjung dan peniaga masih tidak berpuas hati dengan kenaikan harga barangan ketika ini. Isu kenaikan harga bahan mentah bukan saja membebankan peniaga, malah juga kepada pengguna. Isu yang berlarutan ini sedikit sebanyak menimbulkan rasa gelisah buat mereka. Walaupun saya sebagai pelanggan tetap, kalau dia charge saya dengan harga yang mahal, saya akan boikot dia lah. Macam tak kira fast food ke apa ke kan. Kalau kita nak hentikan penjualan harga yang mahal macam ni, cara yang terbaik adalah boikot lah. Itu dapat mengurangkan harga. Harapan saya sebagai pengguna lah kan, kerajaan harus mainkan peranan yang penting lah untuk kenakan tindakan ke atas pekedai-pekedai yang kenakan harga yang terlalu mahal kan. Dan kerajaan juga perlu mainkan peranan lah macam mana nak kurangkan kos harga bahan mentah. Saya pun yalah, kenapa kedai naikkan harga sebab harga bahan mentah sekarang terlalu tinggi kan. So kerajaan kena mainkan peranan penting lah macam mana nak kurangkan harga bahan mentah di pasaran sekarang ni lah.
Buat masa ni memanglah kita tahu barang, sebab bila saya pergi untuk beli barang-barang memang ketara barang tu naik tinggi lah. Tapi pada saya peniaga ni kalau nak ikutkan memanglah nak naikkan harga, tapi oleh sebab kita dah ada pelanggan tetap, kita tak boleh nak naik sewenang-wenangnya lah, tapi ikut jugalah harga pasaran. Kalau naik pun kami tak naik banyak sangat lah. Yang mustahaknya orang tengah, pengeluar ataupun yang memberi supply kepada kami, yang itu yang perlu diturunkan harga dulu, barulah kami boleh turunkan harga lagi. Kalau nak ikutkan barang-barang yang supply pada kami seperti ikan, sayur, beras atau kunyit, semua barang tu yang perlu diturunkan dulu, baru kami boleh nak turun. Kerajaan seharusnya menitik beratkan isu ini bagi meringankan beban mereka. Apatah lagi dikala rakyat dihimpit dengan kos sara hidup yang tinggi ketika ini. Nevrin Majil melaporkan untuk 15 Minit MMTV. Kita kembali lagi. Berita gembira buat penumpang kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB apabila mereka mengumumkan pemberian diskaun secara berkumpulan sebanyak 25% bagi pembelian bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tawaran menarik itu diumumkan melalui kempen travel sama-sama dan diskaun akan melibatkan semua perkhidmatan train elektrik ETS dan perkhidmatan Express Intercity. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Datuk Muhammad Rani Hisham Samsudin berkata, KTMB sentiasa cakna dengan maklum balas rakyat Malaysia yang memilih perkhidmatan kereta api yang berkualiti, selesa dan berpatutan, terutamanya mereka yang berkeluarga. Katanya pemberian diskaun itu hanya tertakluk kepada warga negara Malaysia dengan pembelian minimum 4 tiket dewasa atau kanak-kanak dalam satu transaksi sama dengan memasukkan kod promo yang akan diumumkan. Dalam pada itu, KTMB turut meraihkan penumpang setia perkhidmatan ATS bagi tahun 2022 yang dipilih berdasarkan kekerapan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam itu dengan kerap sepanjang tahun lepas. Kementerian Kesihatan KKM membuka permohonan jawatan tetap kepada pegawai pergigian dan pegawai farmasi lantikan kontrak bagi tahun 2016 dan 2017 mulai Isnin ini. Menterinya Dr. Zahlia Mustafa berkata mereka boleh mengemukakan permohonan melalui sistem pendaftaran pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, sistem SPA 9 mulai 30 Januari hingga 12 Februari depan. Ujarnya proses ini susulan urusan pengambilan jawatan tetap pegawai pergigian dan pegawai farmasi lantikan tahun 2018 hingga 2020 yang telah dibuka menerusi sistem SPA 9 dari 6 Januari hingga 21 Januari. Seramai 242 pegawai pergigian dan 321 pegawai farmasi lantikan kontrak tahun 2016 dan 2017 layak memohon jawatan tetap yang ditawarkan. Tambahnya, kementeriannya berharap pegawai pergigian dan pegawai farmasi lantikan kontrak tahun 2016 dan 2017 dapat membuat persediaan sewajarnya bagi urusan pengambilan berkenaan. Seorang pengasuh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Melaka hari ini selepas didakwa menyebabkan kecederaan ke atas bayi perempuan berusia 8 bulan. Tertuduh Siti Akilah Syahimi, 25 tahun, difahamkan mengasuh seramai 5 orang kanak-kanak termasuk mangsa di rumahnya. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu terhadap seorang bayi perempuan berusia 8 bulan di Taman Limbungan Permai dalam daerah Melaka Tengah pada 7 September 2022. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK merayu jumlah itu dikurangkan dengan alasan tertuduh hanya bekerja sebagai pengasuh dengan pendapatan kira-kira RM1,800 sebulan.
Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 14 Mac depan untuk sebutan semula kes. Seorang pengutip besi buruk dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Ipoh hari ini selepas didapati bersalah membunuh seorang pengawal keselamatan 8 tahun lalu. Hakim Dato' Alsem Charles Fernandes menjatuhkan hukuman itu terhadap R. Saravanan, 41 tahun, selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Mengikut kertas pertuduhan, Saravanan didakwa melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian ke atas K. Gobinathan, 44 tahun, di belakang sebuah restoran pada 5 Julai 2015. Pertuduhan tersebut dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Terdahulu, seorang pegawai keselamatan maut dengan kesan kecederaan parah di kepala dan kedua-dua tangan akibat ditetak oleh 2 suspek bersenjatakan parang. Presiden Austria Alexander Van der Bellen mengangkat sumpah semalam bagi memulakan penggal keduanya untuk tempoh 6 tahun memimpin tampuk kerajaan Austria. Van der Bellen sebelum ini memenangi pilihan raya presiden pada Oktober tahun lalu dengan memperoleh 56.7% undi. Beliau yang telah berkhidmat sebagai Presiden Austria sejak 2017 itu berjaya meraih populariti luar biasa dengan menunjukkan ketenangan semasa krisis negara termasuk kejatuhan kerajaan pada 2019 dan peletakan jawatan Chancellor Sebastian Kurz setahun lalu akibat dakwaan rasuah. Presiden yang berusia 79 tahun itu berjanji akan menunaikan kewajipan mengikut pengetahuan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya sepanjang penggal hadapan. Ikan segar besar-besar berpadu menjadi sardin adabi, dimakan terus pun enak, resepi serba lengkap. Sardin adabi lezat sekali. Sardin adabi benar-benar rasa ikan segar. Adabi. Berita ekonomi. Inisiatif Skim Pembiayaan Pinjaman Perusahaan Kecil Sederhana PKS dan Perusahaan Mikro Negeri Johor bagi membantu golongan terbabit dijangka akan dimuktamadkan pada bulan depan, kata Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Beliau juga optimis bahawa skim menerusi hasil pembincangan bersama Bank Rakyat Berhad berupaya merancakkan lagi ekonomi di negeri tersebut. Tambahnya, setelah berbincang dengan delegasi Bank Rakyat, kerajaan negeri bersetuju untuk memudah cara skim pembiayaan pinjaman PKS dan Perusahaan Mikro Negeri Johor bagi memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Selain itu, jumlah pembiayaan pinjaman adalah antara RM50,000 hingga RM500,000 bagi terus membantu para pengusaha kecil. Kerajaan negeri akan menanggung 100% kadar faedah pinjaman bagi perusahaan mikro serta hampir separuh daripada kadar faedah bagi PKS. Berita sukan. Liga Malaysia 2023 Liga M membawakan kelainan pada musim terbaru kali ini selepas mengambil inspirasi daripada Liga Perdana Inggeris EPL apabila perlawanan bakal dilangsungkan pada sebelah petang. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL Stuart Ramalingam berkata, pembaruan tersebut adalah bagi membawakan suasana yang baru buat Liga M. Beliau mengulas 4 pilihan waktu telah disusun MFL menyaksikan sepak bermula pada jam 5.15 atau 5.30 petang yang diguna pakai di Semenanjung, manakala di Sabah dan Sarawak jam 4.30 atau 4.45 petang. 3 lagi waktu perlawanan di Semenanjung adalah pada jam 8.15 malam, 9 malam dan 10 malam pada bulan Ramadan nanti. Sementara itu, di Borneo pula akan berlangsung pada 7.30 malam, 8.15 malam dan 9.15 malam pada bulan Ramadan. Dalam perkembangan sama, Liga M musim ini bakal memperkenalkan 2 kejuaraan baru, Piala Cabaran MFL dan Piala MFL Liga Simpanan Bawah 23 tahun. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 28 Januari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya, Umay Wahid. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.